النافع النور الهادي البديع الثاني الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكر Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih atas sama-sama membaca dan memberkati majlis ilmu kita pada hari ini. Diharap agar ilmu yang bakal disampaikan boleh diterima dengan mudah dan boleh disematkan di hati kita untuk amalan kita di masa yang akan datang, insya-Allah. Ladies and gentlemen, tuan-tuan dan puan-puan, bagi melancarkan majlis kita, saya ingin memperingatkan dan menasihati tuan-tuan dan puan-puan untuk mute-kan mikrofon tuan-tuan dan puan-puan sekiranya tidak mahu berlakunya sedikit ataupun sebanyak gangguan ini, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk saya mulakan majlis ini dengan sepotong ayat Al-Quran, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Shadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat itu tadi merupakan wahyu pertama yang diturunkan kepada junjungan besar kita, iaitu Nabi Muhammad SAW, yang menuntut kita untuk membaca di atas nama Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta kita dari segumpal darah. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah. Tuan-tuan dan puan-puan, amalan membaca ini juga sama seperti untuk amalan kita menuntut ilmu, yang juga merupakan satu amalan yang kita bawa hingga ke hari ini untuk sentiasa melakukan yang kebaikan. Kebetulan tuan-tuan dan puan-puan, saya bacakan wahyu pertama ini pada hari ini, nuzul Quran, dan kebetulan jugalah kita semua menjalankan tanggungjawab kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang hamba untuk terus menuntut ilmu di majlis ilmu kita pada hari ini. Ladies and gentlemen, tuan-tuan dan puan-puan, jadi ayo sama-sama kita tuntut ilmu, ayo sama-sama kita tulis dengan mata pena, kita buka mata kita, kita buka hati dan minda kita untuk menuntut ilmu di hari yang mulia ini. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi meneruskan agenda kita, saya ingin menjemput Head of Takaful Business Prudential Assurance Malaysia Berhad, Encik Hakim Nordin, bagi memberikan sedikit pembuka bicara. Encik Hakim, over to you. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar Prudential? Baik, sangat baik, amat baik. Yes. Okey, terima kasih lagi sekali untuk anda semua. Terima kasih kepada MC bertugas Encik Sadiq, dan juga jutaan terima kasih kepada penceramah kita pada tengah hari ini, Ustaz Ahmad Dasuki Abdul Rani. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama-sama dengan kita, walaupun saya tahu Ustaz begitu sibuk sekali, terutama pada bulan Ramadan ni banyak jemputan, ya, silih berganti, tapi Ustaz masih lagi memberi ruang dan juga peluang untuk kita bersama-sama dapat mendengar sedikit sebanyak nasihat dan juga kata-kata hikmah daripada Ustaz pada tengah hari ini, insya-Allah. Dan juga kepada semua quality leaders ataupun pemimpin-pemimpin Prudential dan juga ejen-ejen yang ada pada tengah hari ini, tim saya Takaful Business Development, pada staff APM Prudential, dan tak lupa kepada salah seorang yang telah orang kata menjadi pencetus lah untuk menjadikan program ini satu kenyataan, iaitu ejen kita daripada Taman Sara Intan ataupun leader kita sebenarnya daripada Taman Sara Intan, Nur Airin Jannah. Ya, terima kasih Airin kerana sudi
berkongsi kontak untuk memastikan hari ini kita dapat ke udara bersama dengan Ustaz Ahmad Dasuki. Dan saya yakin dan percaya bahawa ini adalah salah satu program yang pertama kali yang kita adakan sempena Nuzul Quran di Prudential. Ya, mungkin satu sejarah untuk kita, alhamdulillah sejarah yang baik, dan mungkin kita boleh jadikan ini satu pencetus untuk kita teruskan program-program yang mungkin memberi kita sedikit balance dari sudut aspek rohani dan juga jasmani dan juga duniawi dan juga ukhrawi, dan juga sekurang-kurangnya kita tidaklah hanya fokus kepada perniagaan semata-mata, tetapi menjadikan perniagaan itu tempat kita mencari kejayaan dunia dan akhirat. Sempena dengan topik kita pada tengah hari ini, kerja kita kejayaan dunia dan akhirat. Jadi insya-Allah kita akan cuba mencari peluang dan juga ruang untuk memperbaiki apa yang kita ingin berikan kepada tenaga agensi The Prudential untuk mewujudkan kelainan dari sudut bagaimana kita berniaga, bagaimana kita approach orang dan bagaimana kita servis orang, supaya orang merasakan bahawa Prudential always the best. Bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk generasi akan datang yang akan kita bina pada hari ini dan seterusnya, insya-Allah. Jadi daripada apa yang tajuk yang kita dah kemukakan, saya boleh jelaskan sedikit tentang sebenarnya apa yang saya nak dapatkan daripada program hari ini. Satunya adalah mungkin kita ingin dapat sedikit nasihat daripada Ustaz tentang bagaimana kita berjuang dalam bulan Ramadan pada hari ini, sahabat Rasulullah dan zaman-zaman Rasulullah. Daripada apa yang tajuk yang kita dah kemukakan, jadi sebenarnya ini bukan benda baru. Daripada dahulu lagi orang berjuang, tak kira masa, tak kira ketika. Yang pentingnya kita sentiasa ingin berazam untuk berjaya dalam kehidupan kita. Dan juga kita juga ingin mendapat sedikit tentang bagaimana apa yang kita lakukan hari ini. Suatu hari nanti kita akan kembali. Pengakhiran dalam satu kehidupan adalah kematian. Itu adalah pasti, tak boleh lari daripada semua yang bernyawa pasti akan mati. Jadi saya tahu bahawa Ustaz adalah antara orang yang memang pakar dalam perkongsian tentang alam yang lagi satu tu. Alam yang kita belum tempuhi lagi. Dah ramai kita punya rakan-rakan dah tempuhi. Dan kita mungkin menyusul tak tahu bila. Alright. Jadi mungkin kita boleh dapat sedikit pencerahan tentang bagaimana kita orang kata membuat persediaan dari apa yang kita kerja hari ini. Bagaimana gambaran yang kita boleh dapat suatu hari nanti di alam sana. Dan juga bagaimana kalau kita ni kufur nikmat ataupun kita ini tidak orang panggil apa tu? Kita tidak menurut apa yang telah disuruh. Bagaimana kita punya keadaan nanti, ataupun kita meninggalkan hutang-hutang yang perlu dijelaskan oleh orang lain dan menyusahkan orang lain dengan harta yang tak boleh nak diagihkan kepada pewaris. Bagaimana keadaan kita nanti? Saya rasa persoalan ini mungkin Ustaz boleh berkongsi dengan kita. Sebab apa? Sebab kerjaya kita sebenarnya adalah satu kerjaya yang saya rasa berkait rapat antara dalam surah Al-Baqarah 185, yang mana kita tahu surah ini bercerita tentang turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan, yang menjadi petunjuk dan juga membezakan antara benar dan salah. Jadi tugas kita antaranya adalah untuk memastikan bahawa mereka sentiasa berfikir untuk membuat yang baik dan tidak melakukan benda yang tak sepatutnya dilakukan dalam kehidupan mereka. Sebagai contohnya, kita suruh dia orang berjimat cermat, menyimpan duit dan mengelakkan diri daripada membazir. Nah, itu adalah benda yang saya rasa yang sedikit sebanyak ada dalam perniagaan kita. Juga tidak lupa pada ayat Ali Imran 92, yang mana surah ini juga bercerita tentang kamu tidak terjemahannya, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.
Jadi dalam kita mencipta kekayaan dunia ini, kita disaran untuk berderma, menginfak, mewakaf dan seterusnya berkongsi dengan apa yang kita dapat. Jadi ayat Ali Imran 92 cukup jelas. Cukup jelas untuk memberi kita sedikit kesedaran yang bahawa apa yang kita ada hari ini ada juga untuk orang lain. Jadi insya-Allah daripada program-program yang kita akan sentiasa cuba bawakan pada anda semua, kita tak akan lari daripada konsep yang mana kita relatekan supaya kita dapat dua benda. Kita dapat jadikan office kita masjid kita. Jadikan office kita tempat kita kumpulkan, bukan hanya kumpul kekayaan dunia tapi juga kumpulkan kekayaan akhirat. Jadi saya rasa itu yang saya nak sampaikan. Mungkin kalau mungkin sebelum kita serahkan balik kepada DJ bertugas atau MC pada hari ini, mungkin saya boleh tayangkan satu video, tapi sebelum kita tayangkan satu video bacaan Quran ayat 185, saya lagi sekali ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini, yang berada dalam taman syurga pada tengah hari ini, kerana anda semua yang sentiasa make prudential difference. So anda boleh lakukan, anda sentiasa melakukannya. Alright, jadi ayat terakhir daripada saya tengah hari ini sebelum saya serahkan pada MC kita Sadiq, permulaan kita itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana kita mengakhirkan diri kita. Jadi sama-sama kita fikirkan bagaimana pembinaan kita untuk mengakhirkan diri kita ini amat penting supaya suatu hari nanti apabila kita kembali sebagai orang-orang yang beriman, insya-Allah. Alright, terima kasih daripada saya. Semoga kita dapat manfaat daripada program pada tengah hari ini. Semoga anda semua berjaya dalam menempuh bulan Ramadan yang cukup mencabar, berlainan daripada sebelum ini, dan tak orang kata tak terlalu awal untuk saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua. Maaf zahir batin daripada saya dan juga tim saya. Segala kekurangan yang ada saya minta maaf. InsyaAllah kita akan cuba improvekan lagi, perbaikikan lagi bagaimana kita menjaga tuan-tuan supaya tuan-tuan terus berjaya dalam perniagaan ini, insyaAllah. Alright, saya serahkan balik kepada Sadiq, MC bertugas pada hari ini. Terima kasih. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Baik, terima kasih kepada Encik Hakim atas pembuka bicara itu tadi dan juga sedikit ayat suci Al-Quran demi menceritakan sempena dengan hari nuzul Quran yang sangat mulia dan barakah hari ini. Kita sudah pun ada satu sesi majlis ilmu yang amat berguna untuk kita semua, untuk kita amalkan di waktu-waktu yang mendatang. Ladies and gentlemen, tuan-tuan dan puan-puan, kerja dunia untuk kejayaan dunia dan akhirat merupakan satu topik yang kita akan pilih pada hari ini, tapi saya ingin memberikan sepatah dua background lah, outline of the topic today. Antaranya yang kita akan dengar daripada Ustaz pada hari ini adalah lebih kepada
penghayatan peristiwa nuzul Quran itu, di mana ia bermula dengan lafaz Iqra yang sangat sinonim dengan tuntutan maqasid syariah, menyeru manusia untuk melindungi agama, harta, nyawa, akal dan keturunan selaras dengan penyebaran kepentingan takaful kepada manusia. Dan bagaimana pula kita sebagai umat Islam yang bekerja ingin menetapkan hati kita untuk sentiasa merasa ikhlas dalam pekerjaan, menjauhkan perasaan riak dan bangga diri jika mencapai kejayaan yang lebih dari orang lain. Macam mana pula dengan gambaran orang-orang yang bersedekah dan menyampaikan ilmu yang bermanfaat seperti income protection dan juga perlindungan takaful? Bagaimana pula dengan orang-orang yang meninggalkan hutang yang tidak terjelas selepas meninggal dunia dan pembahagian harta pula tidak disempurnakan dengan baik. Jadi perkara-perkara seperti ini akan menjadi outline dan juga latar belakang supaya tuan-tuan dan puan-puan lebih memahami dan lebih know what to expect lah, orang putih kata, ladies and gentlemen, tuan-tuan dan puan-puan. So saya yakin di Zoom dan juga di Facebook Live semuanya dah tak sabar lagi. Semuanya telah pun bersedia untuk event kita, agenda kita yang seterusnya. Jadi sebelum saya jemput tetamu istimewa kita pada hari ini, saya ingin memperkenalkan dia sikit. Beliau adalah Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani, anak kelahiran Jerantut Pahang yang pernah melanjutkan pengajian di Universiti Al-Azhar dalam bidang syariah dan undang-undang syubhah Islamiah. Ustaz juga sering dijemput sebagai penceramah di masjid-masjid, jabatan-jabatan kerajaan dan juga banyak membuat penampilan di televisyen menerusi rancangan Forum Perdana RTM, Tanyalah Ustaz, Zikir Hati dan Semanis Kurma. Wow, menarik kan? Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin berjemput tetamu istimewa kita pada hari ini, Ustaz Ahmad Dusuki. Ustaz, over to you. على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Sehinggalah sampai saat kematian di kalangan hamba Allah tersebut. Tatkala mana dibaringkan jenazahnya dan diletakkan di dalam kuburnya, tiba-tiba terkeluar daripada mulut masing-masing menyebut, wahai Tuhan kami, berilah peluang untuk kami kembali hidup di atas dunia. Kalaulah kami diberi peluang untuk kembali hidup di atas dunia, kami akan lakukan balik amalan soleh yang kami telah tertinggal sewaktu mana kami hidup dahulu. Malaikat jawablah kepada orang yang dah meninggal dunia ini, kalla, jangan sekali-kali kamu harap kamu akan hidup kembali. Innaha kalimatun huwa qailuha, hanya mulut-mulut kamu saja yang kamu mengulang kata untuk kembali hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sedangkan di belakang kamu mulai pada saat ini kamu akan melalui saat barzakh sampailah kamu dibangkitkan balik di akhirat nanti. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Terima kasih pada Musaddiq Yahya selaku pengurusi kepada pertemuan kita pada saat ini. Yang dihormati Tuan Haji Encik Hakim Nordin selaku Head of Takaful kita, dan yang dihormati semua barisan-barisan pegawai-pegawai, sahabat-sahabat dalam takaful dan juga sahabat-sahabat yang berada di luar daripada dalam ruangan kita di alam maya ini. Syukur pada Allah kerana pada tengah hari yang baik ini Allah kurniakan peluang pada kita untuk kita sama-sama berada dan kita mendengar sedikit perbincangan kita tentang satu tajuk yang memang berada dalam kehidupan kita, iaitu hidup kerja di dunia untuk kejayaan di dunia dan juga di akhirat, yang kita bincangkan pada tengah hari sebegini.
Lebih-lebih lagi lah kita berkumpul ini saat mana dunia sedang menyambut yang disebut dengan nuzulul Quran. Kita sedang menyambut masa-masa yang penting dalam sejarah kehidupan kita sebagai seorang mukmin, iaitu peristiwa penurunan Al-Quran Karim. Dan sesuai dengan perbincangan kita yang membincangkan tentang mengenai bagaimana kita untuk dapatkan dunia dan kita dapatkan akhirat, supaya kita tidak menyesal dalam kehidupan pada kita suatu waktu nanti. Para sahabat-sahabat sekalian, kita sedia maklum bahawa perjalanan hidup kita ni, Allah tak jadikan hidup kita ni untuk alam ini saja. Kita kena ingat bahawa kejayaan kita bukan kejayaan sebenar di sini. Kalau kita berjaya di sini, sebenarnya kita belum lagi berjaya. Tetapi perjalanan hidup kita ni, lepas pada kita hidup di sini, kita akan hidup lagi di sana. Di sana ni dipanggil akhirat, yang digambarkan oleh Al-Quran, yang digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Orang mukmin ni orang yang hidup dia meyakini terhadap perjalanan hidup kita untuk ke akhirat Allah. Dan kejayaan kita ni bukan kejayaan yang kita nampak di sini saja. Tetapi kita kena nampak, kita kena berjaya dalam kubur. Kita kena berjaya waktu mana kita bangkit di akhirat nanti. Kita kena berjaya untuk sampai kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kejayaan yang sebenar. Kalau kita sebut dalam Al-Quran Karim, Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada kita kan, bagaimana kejayaan yang sebenar kita ni. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa-siapa yang berjaya dipesongkan daripada neraka dan dia boleh dimasukkan ke dalam syurga, orang inilah orang yang paling berjaya. Yang ni nak sebut orang ni orang paling cemerlang dalam hidup. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah ajar kehidupan dunia ini penuh dengan mata'ul ghurur, penuh dengan tipu daya, nikmat-nikmat yang sekejap dan penuh dengan tipu daya. Para penonton dan sahabat-sahabat di Takaful sekalian, bila kita berbicara tentang soal ini, kita akan dapati permulaan kejayaan kita dan permulaan kepada kegagalan kita bila. Ulama-ulama sebut gagal kita dan kejayaan kita, kejayaan awal kita ni bila kita boleh dekat dengan kematian kita, kita boleh dapat husnul khatimah. Bila kita dapat husnul khatimah, maka inilah simbol kejayaan dalam hidup. Bila kita dekat nak menghadap depan Allah, tiba-tiba mulut kita ni boleh sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di akhir perjalanan hidup kita. Lalu kita boleh sebut kalimah ini, tanda kita sudah diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tanda kejayaan awal. Kemudian bila kita dimasukkan ke dalam kubur kita berubah menjadi taman pada taman-taman syurga. Berubah taman pada taman-taman syurga. Ini dipanggil berjaya. Berjayalah pada diri kita. Kemudian lepas pada tersebut kita bangkit di akhirat. Nama kita dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut dan dilaun di khalayak manusia di padang mahsyar Allah untuk kita mendapatkan suratan sebelah tangan kanan ataupun kita dapat minum di telaga Kausar Rasulullah. Ini dipanggil orang yang berjaya. Sehingga kan kita melalui titian sirat itu sepantas, secepat kilat kita boleh masuk dalam melalui titian sirat. Itu tanda kita ni masuk dalam syurga Allah tanpa dihisap dan diazab oleh Allah. Tanda kita berjaya. Tetapi di mana simbol kegagalan dalam hidup kita? Simbol kegagalan kita ni bila kita dekat nak meninggal dunia saja, tiba-tiba mulut kita terkacip. Tak boleh nak sebut syahadah. Ataupun kita ni dalam keadaan dekat nak meninggal dunia, kita dalam suasana berubah. Perangai kita, akhlak kita, tingkah laku kita dalam keadaan yang buruk. Maka di waktu tersebut, kita dah mula menemui kegagalan. Walaupun rumah kita besar, walaupun kenderaan kita mewah, walaupun segala apa yang kita ada atas dunia ni, segala kita miliki, tapi bila kala mana kita nak mati saja, kita berhadapan dengan penyesalan pada diri kita. Mula kita sesal dalam hidup kita. Menyesal ini, mula-mula kita menyesal bila? Bila kita tengok malaikat maut. Mula-mula penyesalan dalam hidup kita ni. Sahabat-sahabat kena ingat yang ni. Bila kita mula nampak saja malaikat maut, kebanyakan manusia ni rasa menyesal. Dia menyesal terus. Antara penyesalan yang dirakam dalam Al-Quran,
Kali yang pertama kita menyesal tengok malaikat maut ni, mulut terkeluar Allah rakam. Kata-kata yang keluar daripada mulut-mulut manusia, dia kata apa dia? Laula akhartani ila alin qarib. Malaikat, boleh tak tangguh sekejap, jangan bagi mati lagi. Kenapa jangan bagi mati lagi? Fa as-saddaqa. Sekarang juga saya nak bersedekah di jalan Allah. Saya nak guna harta-harta saya ni untuk saya nak guna untuk di jalan Allah. Yang kedua, wa akum minas salihin. Sekarang juga saya nak menjadi hamba Allah yang saleh. Malaikat jawab terus, walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah nyawa-nyawa bila sampai saat ajal pada mereka sebut. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu perangai apa yang kamu akan lakukan jika ditangguh kematian pada diri kamu. Ini penyesalan yang kali yang pertama dalam hidup seseorang. Yang ni tuan-tuan berada di takaful ke, tuan-tuan berada di mana pun, jangan terjadi tuan-tuan. Jangan ada seorang pun yang terkena saat ini. Saat yang sebegini. Maksudnya dia tak bersiap untuk saat mana dianya merasakan kegagalan dalam kehidupan dia. Kali yang pertama, kemudian bila sebut saja begitu, malaikat terus masuk dalam tubuh badan kita. Malaikat mula diri depan muka kita, malaikat umum terus, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari sepatah perkataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Bila sebut keluar saja daripada jasad ini, bila sebut saja keluar tersebut, lalu malaikat mula masuk terus. Masuk dalam tubuh badan kita. Kemudian terus ke hujung jari kaki kita. Bila terus ke hujung jari kaki kita ni, sambil masuk, malaikat Subhanahu wa ta'ala akan istiharkan. Waja'at sakratul maut bil haqq. Zalika ma kunta minhu tahid. Telah datang saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Inilah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Cuba melarikan diri. Dan kita hidup ni nak lari daripada apa? Dalam hidup kita, lari daripada LHDN ke? Tak. Kita lari daripada apa, polis ke? Tak. Kita lari daripada apa, SPRM ke? Tak. Lari daripada apa? Kebanyakan orang kita hidup dia tak sedar. Dia sedang melarikan daripada kematian. Lari daripada kematian. Cuba tanya orang jogging tiap-tiap pagi tu. Orang yang jogging tiap-tiap pagi tu kan. Jogging tu, kita tanya orang yang jogging tersebut. Kamu lari daripada apa pagi-pagi sebegini? Belum subuh lagi sedang jogging dah. Dia akan jawab, lari daripada malaikat maut, dia sebut demikian. Dalam hidup kita ni, cuba tanya orang yang sibuk makan pil, telan segenggam setiap pagi. Kemudian malam pula makan lagi pil. Kalau kita tanya, kenapa banyak sangat ubat ni yang ditelan dan dimakan? Mereka akan jawab, supaya lambat mati sikit ustaz. Masa yang lambat mati itu sekarang telah sampai, yang dinamakan dengan sakaratul maut. Bila sebut sakaratul maut tersebut, dalam keadaan demikian, masuk je mereka mula tarik daripada hujung kaki ni, mula kena melalui sakarat. Tapi bagaimana degilnya manusia, bagaimana tololnya manusia. Ramai di kalangan kita ni, bila kena tarik, dia jadi bingung. Dia jadi teragak-agak terus. Aku ni mati ke tak mati ni? Aku ni sedang berlaku apa ni pada diri aku ni? Dia mula dalam keadaan kelam kabut. Dan kerana dia kebingungan, dia tidak ada persiapan untuk dia nak dia melalui saat yang sebegini. Bila kena sakarat, masing-masing dalam keadaan, bahasa orang kita ni, orang Jawa sebut confused, dia panggil macam confused. Dia jadi teragak-agak, aku ni mati ke tak mati? Aku ni dalam keadaan yang bagaimana yang sedang berlaku pada aku ni. Tiba-tiba kena tarik daripada hujung kaki ni. Kalau di hujung kaki itu dia bertaubat, Allah terima lagi taubat dia. Tapi sayang, bila di hujung kaki, dia masih lagi teragak-agak. Yang lebih malang lagi, dia ditipu dengan tipu daya dunia yang sedang menggoda dia. Katanya syaitan di saat itu, kamu tak mati. Kamu baru je diuji, baru di hujung kaki baru dalam hidup kamu. Kamu tak mati, kamu jangan cepat taubat. Kalau kamu taubat, nanti cepat roh kamu akan keluar daripada jasad kamu. Tarik daripada hujung kaki naik sampai ke lutut. Tarik lagi daripada lutut naik sampai ke pinggang. Saya nak cerita tentang mengenai bagaimana nak suruh kita berjaya dalam kubur. Jangan kita jadi golongan ini. Tarik lagi sampai di pusat, sejuk di pusat. Dia rentak daripada bawah naik sampai ke halkum. Bila tarik daripada bawah tu, dia tarik naik sampai ke halkum. Bila naik sampai ke halkum, baru ditergamam. Allah mati disebut. Allah mati itu
dia pun keluar terus daripada mulut masing-masing. Allah rakam. Kali yang kedua penyesalan yang biasa keluar daripada tubuh badan manusia ni, dia akan sebut apa dia? Dia akan sebut, qala inni tubtul an. Ya Allah, aku taubatlah sekarang ya Allah, dia sebut. Aku taubat sekarang ya Allah. Mereka jawab terus, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta iza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Tidak dianggap taubat orang yang roh dia ditarik, roh sampai di halqum, tiba-tiba mulut dia sebut qala inni tubtul an. Wahai Tuhanku, aku bertaubat pada kamu sekarang ya Allah. Aku taubat sekarang. Mereka kata, sekarang baru nak taubat. Waktu mana kamu hidup, kamu biarkan amalan-amalan kamu. Waktu mana kamu hidup, kamu tak sesibuk sebegini. Waktu mana kamu hidup, kamu dalam keadaan demikian, tiba-tiba sampai di halqum ni, baru kamu nak taubat di saat sebegini. Lalu dalam keadaan demikian, malaikat datang turun, mereka sebut, kalla, kamu hidup atas dunia ni, jangan leka. Kamu hidup atas dunia ni, jangan hanyut. Jangan kamu tak buat sesuatu dalam hidup kamu. Kalla, idza balagatit taraqi, ketika mana ditarik roh kamu, direntak roh kamu sampai di halqum, wa qila man raq, siapa yang akan boleh mengeluarkan balik roh kamu daripada, menurunkan balik roh kamu daripada naik atas ini turun balik ke bawah ni. Kamu hebat kan, kamu ketua jabatan kan, kamu bos kan, kamu apa dia, kamu pengarah kan, kamu ustaz kan, turun balik roh kamu sekarang, turun sekarang. Bila suruh turun tu, wa zanna annahu al-firaq, bau perasan mati dah aku, mati dah. Bila mati tu, wal taffatis saq bisaq, mata ni terbeliak, pandang kanan, pandang kiri, habis dah aku. Perjalanan hidup di atas dunia yang penuh dengan kegagalan. Saya nak cerita ni gagal. Kemudian sampailah roh naik menghadap depan Allah, turun balik. Kemudian berdiri di hujung kepala. Bila berdiri di hujung kepala masing-masing nampak siapa yang datang nak mandikan jenazah. Kita nampak bila orang buka butang baju kita tanya, kenapa dengan aku? Kenapa dengan jasad aku? Waktu mana orang mandikan jenazah kita sibuk bagi tahu ada orang mandi jenazah. Perlahan-perlahan sakit mati tadi belum habis lagi. Masing-masing sibuk ni. Orang usung jenazah kita, bawa sampai ke kubur, kemudian diturunkan dalam kubur. Letak saja jenazah kita, tutup saja liang lahat kita, kedengaran tanah-tanah yang turun. Tanah-tanah yang turun, tum. Tanah yang tutup tu badan kita. Sekejap je perjalanan hidup di dunia. Hidup atas dunia ni cerita sekejap, cerita sementara dalam hidup kita. Bila letak saja jenazah dalam kubur tersebut, dalam keadaan demikian, nampak terus malaikat datang, berdiri depan muka kita. Kemudian mula saat mana orang tindan tu badan kita dengan tanah, kedengaran bagaimana tanah tersebut mula bunyi duk, sampailah tapak terakhir yang meninggalkan kubur kita. Tiba-tiba malaikat mula berdiri depan muka masing-masing. Mulut masing-masing mula sebut, qala rabbirji'un, Tuhanku, berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. Kenapa nak hidup balik? Masing-masing sebut pada malaikat. Tuan-tuan jangan sebut tuan-tuan. Tuan-tuan yang di Prudential ni, lepas pada ni, jangan ada seorang pun yang sebut, qala rabbirji'un, Tuhanku, saya pohon pada kamu agar saya dihidupkan kembali. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau saya boleh hidup balik, saya nak buat balik amalan salih yang saya tertinggal waktu mana saya hidup dahulu. Baru perasan, dalam kubur baru tahu adanya amalan salih. Rupa-rupanya yang perlu dibuat, amalan-amalan kita di dunia, yang kita kerjakan amalan kita di dunia. Lalu dalam keadaan dia sebut saja, wahai Tuhanku, kami nak hidup balik. Bagi tahu malaikat pada Allah, aku nak hidup balik. Bila sebut minta nak hidup balik, malaikat jawab terus, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha, mulut je sebut yang kata kamu nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun, sedangkan di belakang kamu akan mula melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Sahabat-sahabat, bila saya diminta untuk bercakap dengan sahabat-sahabat tentang kejayaan dunia untuk kejayaan dunia dan akhirat ini oleh sahabat kita yang jemput ini, untuk saya bercakap tentang ni, saya terbayang terus di antara kejayaan kita dalam hidup kita ni ialah kitanya mula membetulkan jalan hidup kita sekarang.
dalam hidup kita ni, kerja-kerja kita di dunia ini, jangan sembarangan, jangan kita kerja dalam keadaan yang menyusahkan kita akan datang. Tetapi bekerjalah dalam hidup kita ni untuk menyenangkan kita pada masa yang akan datang nanti. Senang di dunia pun senang, kemudian senang juga waktu mana kita sampai di akhirat. Boleh jadi para hadirin sekalian akan tanya, sahabat-sahabat akan tanya, kerja macam mana tu Ustaz? Biarlah kerja-kerja yang kita buat di dunia ini menjadi semua ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja-kerja kita ni jangan kerja yang tidak mendatangkan ibadah, jangan lawan pada ibadah, maksudnya maksiat. Ni tanda orang yang orang yang dia buat kerja tapi dapat maksiat dalam hidup dia. Kerugian pada diri dia. Tetapi dia bekerja dalam hidup dia dapat yang disebut dengan pahala. Pahala kerana maksiat mendatangkan dosa. Tetapi pahala menyebabkan pada diri kita terbuka luas ruang-ruang kejayaan kita dalam kubur dan di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kerja yang macam mana yang perlu kita lakukan dalam hidup kita ini, dalam posisi yang tuan-tuan sedang berada ini? Saya nak sebut begini, kerja tuan-tuan mesti jadi ibadah. Ada ciri-ciri untuk mendatangkan ibadah pada kita. Macam mana? Yang pertama, mesti diniatkan Allah. Tuan-tuan berada di Prudential ini, tuan-tuan jangan niat untuk perut tuan-tuan. Tuan-tuan jangan niat untuk yang disebut dengan keluarga tuan-tuan. Jangan niat yang tu saja, jangan. Tetapi tuan-tuan kena letak niat mesti kerana Allah. Buat segala benda yang kita buat, kerja kita ni, aku ni kalau aku dapat duit bayar banyak, aku nampak kerja-kerja agama ni perlu kepada duit-duit yang banyak ini. Ini pada diri kita tukar minda kita. Orang kita bila dia nampak duit yang banyak je dalam hidup dia fikir apa dia? Dia nak enjoy, dia nak jolly, dia nak hidup dia dalam keadaan senang dan sebagainya. Dia pada diri dia demikian. Dia tak nampak yang Islam perlukan pada duit dia tersebut. Yang lebih malang lagi, hubungan dia dengan Allah pun tak selesai. Zakat misal contoh tak keluar. Ataupun hubungan dia dengan manusia, hutang piutang. Dia dengan manusia ni dia tak boleh selesai masalah harta ni, hutang piutang yang ada. Kemudian dia meninggal dunia, keluarga-keluarga dia menjadikan harta-harta dia ni menyusahkan dia dalam kubur nanti. Menyusahkan dalam kubur kita. Yang ni yang jadi bahaya. Saya sering kali sebut dalam hidup kita, supaya kita dapat keuntungan kita di akhirat nanti, kejayaan kita di akhirat. Salah satunya berusaha mengalihkan segala dana-dana kita, segala aset-aset kita di dunia ke akhirat Allah sebelum daripada kita pergi ke akhirat Allah, sebelum kita masuk dalam kubur seorang-seorang. Yang ni di antara, kalau Prudential boleh lakukan, di antara benda yang kita boleh bincang di kalangan kita. Macam mana nak suruh bila meninggal dunia je, segala aset-aset kita di dunia ni boleh sampai dah di akhirat. Ni benda yang kena fikir di kalangan kita, di sudut harta. Ramai orang kita ni, dia fikir tentang mengenai, dia nak untuk dunia je. Dia guna untuk dunia saja. Yang bukan demikian dalam hidup kita. Maksud saya, ramai mana orang kita, dia cari harta di dunia. Tiba-tiba dia mati seorang-seorang, sampai di hujung nyawa dia masuk kubur seorang-seorang. Harta dia tertinggal di atas dunia. Harta dia tertinggal dan dia tak bawa masuk dalam kubur. Ramai di kalangan kita demikian. Lalu Islam ajar, dalam banyak-banyak kerja, tuan-tuan yang bekerja, tuan-tuan jangan nampak kerja tuan-tuan mengumpulkan harta saja, tidak. Tetapi kerja tuan-tuan ialah mengumpul harta dan mengalihkan ke akhirat Allah. Itu cara dalam hidup kita. Kumpullah harta sebanyak mungkin. Tapi bila sampai di akhirat, kita berjumpa balik harta-harta yang kita kumpul di dunia ini. Ramai mana orang yang dia kumpul-kumpul di dunia, bila dia masuk dalam kubur, dia tengok orang berebut dengan harta dia di atas dunia. Sengsara dalam kubur. Seksa dia waktu mana dia berada dalam kubur. Punca apa? Punca dia nampak bahawa harta ni untuk dunia saja. Sedangkan Islam ajar dalam hidup kita ni, segala kerja-kerja kita di dunia ini, kita bawalah untuk ke akhirat. Macam mana nak suruh dapat akhirat ni? Kerana Allah buat yang pertama dalam hidup kita, kerja-kerja kita ni mesti kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang kedua, nak suruh dia jadi ibadah pada diri kita ni, tanda kita buat amal dalam hidup kita ni, semua yang kita buat ni dimulakan dengan nama Allah. Diakhiri setiap urusan kita dengan nama Allah.
Diawal dengan nama Allah dan diakhiri dengan nama Allah. Semua amalan-amalan yang kita buat. Tuan-tuan datang ke pejabat, tuan-tuan sebut Bismillahirrahmanirrahim. Dah niat dah kerana Allah. Sampai dia pejabat, nak balik daripada pejabat, sebut Alhamdulillah, selesai tugasan harian ini. Semua ibadah ni kita mulakan dengan Bismillah. Cara dalam hidup Islam. Islam ni dia ajar hidup kita ni, nak buat apa pun Bismillah, dengan nama Allah. Kenapa? Kerana maksiat orang tak buat dengan nama Allah. Tak ada orang mulakan mengumpat dengan nama Allah, tak ada. Marilah kita mulakan mengumpat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Siap je mengumpat, Alhamdulillah, selesai satu sesi. Masuk sesi yang kedua pula. Tak ada. Menandakan yang ni tak berjaya. Yang berjaya apa dia? Dalam hidup kita, yang kita ni buat dengan nama Allah. Dengan nama Allah ni lah yang menyebabkan kita jaga solat. Dengan nama Allah ni lah yang menyebabkan kita jaga aurat. Dengan nama Allah ni lah yang menyebabkan kita keluarkan zakat. Kalau orang yang tak mulakan dengan Bismillah, dia akan buat apa dia? Rasulullah kata, syaitan akan mendampinginya. Di waktu itu, kerja-kerja dia sudah tidak bermanfaat. Kerana syaitan menguasai. Dan zaman kita sekarang ni kan, sahabat-sahabat, pelik kan orang kita, boleh jadi hikmah yang Allah jadikan pada kita, dijadikan COVID-19 ini, Allah nak mengajar pada kita penjarakan dengan syaitan. Dalam hidup kita ni, orang kita boleh jarakkan diri dengan COVID-19. Memutus rantaian dengan COVID-19. Berusaha untuk memutuskan rantaian ini. Tapi kenapa kita tak memutuskan rantaian kita dengan syaitan? Yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan ni musuh yang paling nyata dalam hidup kami. COVID-19 ni jahat. Dia boleh membunuh manusia. Syaitan lagi jahat daripada COVID-19. Dia membunuh jiwa-jiwa dan iman-iman seorang. Perangai syaitan. Dalam hidup kita ni, macam mana nak suruh jangan syaitan dekat dengan diri kita? Dalam hidup kita ni, kerja-kerja yang kita buat di dunia ni, supaya syaitan tak datang dekat dengan kita. Baca Bismillah. Rasulullah sebut, bila seorang memulakan satu benda dalam hidup dia dengan baca Bismillah, menyebabkan syaitan tak akan datang dekat dengan seorang sebut. Pernah berlaku, Rasulullah cerita tentang syaitan gemuk berjumpa syaitan kurus. Syaitan kurus ni, ditegur dia syaitan gemuk. Kenapa kamu ni kurus sangat, syaitan? Katanya syaitan gemuk. Tegur syaitan kurus. Jawabnya syaitan kurus, aku ni jaga orang mukmin. Segala benda yang dia buat, semua baca Bismillah. Bila dia baca Bismillah, aku tak boleh bersama dengan dia. Dia nak makan, dia baca Bismillah. Aku tak boleh makan dengan dia. Dia nak minum, dia baca Bismillah. Aku tak boleh minum dengan dia. Dia nak tidur, dia baca Bismillah. Aku tak boleh tidur dengan dia. Setiap benda yang dia buat, dia nak bersama suami isteri, dia baca Bismillah. Aku tak boleh bersama dengan isteri dia. Katanya syaitan gemuk, aku tak macam tu. Aku jaga orang yang tak baca Bismillah. Dalam hidup dia dibuat kerja, tapi dia tak mulakan dengan Bismillah. Segala benda yang dibuat, dia makan, tak baca Bismillah, aku makan dengan dia. Dia nak tidur, tak baca Bismillah, aku tidur dengan dia. Dia, waktu mana dia dalam keadaan yang nak bersama suami isteri, dia tak baca Bismillah, aku bersama dengan isteri dia. Katanya syaitan gemuk ni sendiri. Nak gambarkan dalam hidup kita ni, kitanya diajar supaya buat kerana Allah. Yang kedua, amal kerja kita di atas dunia ni, semua dimulakan dengan Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah. Ini sifat orang mukmin. Supaya apa dia? Supaya kita tidak dijangkiti dengan virus syaitan yang jahat, yang mengacau manusia ni sampai dekat nak mati itu pun kacau lagi dalam kehidupan manusia ini sendiri. Ini bagaimana jahatnya syaitan dalam kerja-kerja dia. Dia tak ada kerja lain. Kerja dia untuk ganggu manusia. Supaya ramai kumpulan bersama dengan dia untuk terhumban ke dalam neraka Allah. Simbol kegagalan hidup bila kamu hidup dengan syaitan. Kamu gagal terus. Ada duit sikit, banyak sikit, karaoke terus. Bila ada duit banyak sikit, minum arak terus. Bila ada duit banyak sikit, pada diri kita harta benda banyak sikit, mula kita lupa daratan terus. Berjoget, menari terus. Ni tanda apa dia? Kamu telah digagalkan. Walaupun harta benda kamu banyak, tapi kamu gagal dalam hidup kamu. Kenapa kamu gagal dalam hidup kamu? Kerana kamu tak boleh kawal diri kamu daripada dimasuki dan dirasuki oleh syaitan ini. Kamu di antara orang-orang yang perlu dikuarantin dalam hidup ni. Ni waktu mana atas dunia lagi. Kalau tidak, dia berjangkit pada orang lain. Bagaimana jahatnya COVID-19 yang menyerang umat manusia ni, bila kena saja dia kena letak dalam bilik seorang-seorang.
Nak suruh apa dia? Nak suruh putus rantaian ini. Demikian juga dengan orang yang kena gangguan syaitan. Bila kena syaitan ini sendiri, kamu tak boleh duduk dengan orang ramai. Bahaya. Kalau kamu duduk dengan orang ramai, berjangkit habis, kejap dia. Berjangkit lebih laju daripada bersin ke, lebih laju daripada apa dia, salam dengan tangan ke, lebih cepat daripada itu. Hanya memadai tatap muka saja, syaitan boleh untuk menyebabkan berpindah di antara syaitan di dalam satu badan kepada satu badan yang lain. Ini kepahaman pada diri kita yang Allah jadikan pada kita. Dalam hidup kita ni, bila kita sedang beribadah, kita kena ingat yang ni. Dalam hidup kita ni yang kita kena jauhkan diri kita daripada syaitan. Kalau kita dekat dengan syaitan, menyebabkan kerugian dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bila kita buat amal ibadah dalam hidup kita di atas dunia ni, kita kerja di atas dunia ni. Tuan-tuan perasan tak? Kalau tuan-tuan sedang beribadah pada Allah, tuan-tuan akan kena apa dia? Kepenatan dalam ketaatan pada Allah. Tuan-tuan jaga diri tuan-tuan. Tengok duit yang banyak. Tuan-tuan rasa penat je kita. Nak ambil ke tak ambil duit ni. Sama ada orang bagi rasuah pada kita, ataupun orang yang datang sogok pada kita. Rasulullah pesan, ar-rashi wal murtashi kilahuma finnar. Yang bagi rasuah dan yang terima rasuah, dua-dua masuk dalam neraka Allah. Tak padan bagi RM50 masuk neraka Allah. Tak padan pun bagi 10,000, 1 juta ringgit masuk neraka Allah. Tak padan dalam hidup kita. Orang yang mentaati perintah Allah, dia akan jadi penat. Semua jadi kita penat. Bila kita beribadah pada Allah, kepenatan ini datang dalam hidup kita. Penat. Tuan-tuan carilah ibadah yang tak penat. Tak ada. Kita puasa penat, kita sembahyang penat, kita buat amal ibadah ni, kita dengar kuliah kan penat. Berapa orang dah yang menguap tadi? Sejak daripada tadi tu menguap, lambat lagi ke ustaz ni nak habis. Anak dia akan jadi demikian. Penat kita dalam kita beribadah. Kita buat benda yang disuruh oleh Allah. Betul-betul kita ni seorang yang menjaga kualiti. Kita jaga betul-betul potensi diri kita ni. Jaga dalam hidup kita, jangan dicemari dengan perkara-perkara yang kotor dalam hidup kita. Saat mana kita jaga kerja-kerja kita di dunia ini, kita penat. Penat dalam hidup kita. Kenapa kita penat? Kerana kita akan direhatkan waktu mana kita menerima kejayaan. Masuk dalam kubur nanti berehat terus. Tuan-tuan percayalah, orang yang tak semayang di atas dunia, memang nampak dia rehat. Orang yang tak tutup aurat di atas dunia, nampak dia rehat. Senang kan dia pergi kerja, tak tutup aurat misal contohnya. Tak nak tutup aurat pada diri dia. Nampak mudah kan dia? Ya, mudah dia sekarang. Tapi tunggu sekejap lagi, dia akan gagal bila dia menghadap depan Allah. Sonok kan tengok orang curi duit orang tipu hak orang tak nak bayar hutang, orang yang tak buat macam-macam gaya di atas dunia. Nampak rehat kan? Rehat di dunia. Tapi bila kamu masuk dalam kubur, kamu akan penat untuk menghadap di hadapan Allah SWT. Kepenatan ini tak berbaloi langsung di waktu mana kita sepatutnya berehat. Mana kita nak? Pilihlah dalam hidup kita. Nak rehat di dunia ke, kita nak penat di akhirat? Ataupun kita nak penat di dunia untuk rehat di akhirat? Waktu mana kita berada dalam kubur. Memilih untuk kita penat di dunia ini jauh lebih berbaloi daripada kita memilih untuk berehat sekarang. Sebagaimana kita tengok anak-anak kita kan. Anak-anak kita yang dia tak nak belajar, tidur, kemudian duduk dalam bilik main game, begitu je sampai periksa. Bila sampai keputusan periksa saja, lepas pada periksa tersebut keluar keputusan, tengok gagal pada diri dia. Gagal ni punca apa gagal? Kerana dia memilih untuk berehat di awal. Tapi cuba tengok anak-anak yang bijak. Dia penat, tak tidur malam, buat latihan, kemudian bangun pula, buat lagi latihan tubi dan sebagainya pada mereka sebut. Bila mereka sampai saat periksaan, mereka boleh jawab dengan tenang. Bila keluar keputusan peperiksaan, nampak bagaimana kejayaan pada keputusan peperiksaan. Demikian dengan orang mukmin. Dengan kita ni orang mukmin ini, kita akan penat dalam mentaati perintah Allah. Tuan-tuan, dalam keadaan suasana kita melalui ini, kita akan kepenat. Penat kita di dunia untuk kita rehat sekejap lagi. Carilah amal ibadah yang tak penat, tak ada. Tuan-tuan bekerja, tuan-tuan penat. Semua benda yang kita jadi penat. Sembahyang penat, puasa penat, zakat penat, haji penat. Dan kita buat apa dia? Tuan-tuan datang ke pejabat ni penat. Asyik tengok jam, pukul berapa lambat lagi ke nak balik dan sebagainya. Tapi bila kita penat di dunia ini, kita akan bila menghadap depan Allah tu, kita akan rasa lapang je dalam hidup kita.
Tenang je pada diri kita ni. Ini simbol kejayaan bila kita dapat menghadap di hadapan Allah dengan amalan-amalan kita. Tapi percayalah, orang yang buat maksiat, dia tak pernah penat. Tak ada lagi orang yang tengah mengumpat tertidur, tak ada. Tengah-tengah mengumpat tertidur. Terhangguk dia. Orang tanya buat benda. Dia jawab mengumpat. Tak ada. Orang yang tidur tu, cuba kita pergi mengumpat sebelah orang tidur. Bingkai bangun orang tidur. Segar terus mata dia. Sibuk tanya orang, siapa yang kamu mengumpat tu? Dia sebut demikian. Nak sebutnya gambaran bagaimana maksiat. Saya buat contoh maksiat demikian. Ini pilihan kita dalam kita bekerja. 3. Yang keempat, bila kita bekerja ini sendiri, bila kita bekerja dalam hidup kita ini, kita akan rasa ketenangan dan kita akan rasa kelapangan dalam hidup kita bila kita buat benda yang disuruh oleh Allah SWT. Tuan-tuan percayalah, Allah tak jadikan daripada maksiat itu kelapangan, tetapi Allah jadikan daripada maksiat itu keserabutan dan ketensionan. Senang ceritanya, bila kita buat benda yang dilarang oleh Allah, tak tenang. Tapi kita buat benda yang disuruh oleh Allah, lapang je dada. Tuan-tuan habis dengar kuliah ni, tuan-tuan akan rasa lapang je. Dan dengan keadaan kita mendengar, kita dengar suara, kita lepas pada baca Quran, rasa lapang je pada diri kita ni. Dalam hidup kita, nak sebutnya gambaran dalam hidup kita demikian. Sama juga dalam hidup kita ni, kitanya buat benda yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tenang, hati kita tu lapang. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Hendaklah kamu tahu, bila kamu sentiasa mengingati Allah, menyebabkan dalam diri kamu ni tenang pada diri kamu, dan Allah akan jadikan bi zikrillah tatma'innul qulub, menenangkan jiwa kamu. Kita balik Mekah, kita buat contoh yang mudah. Orang balik Mekah, tanya pada orang balik Mekah, seronok pergi Mekah? Seronok disebut. Kita tanya, apa benda yang seronok pergi Mekah? Tengok batu-batu keliling, kemudian tawaf di Baitullah. Benda apa yang seronok? Kalau kita tanya demikian, tanya orang balik Mekah, nak pergi lagi Mekah? Nak. Kerinduan itu sentiasa membayangi dalam hidup mereka. Terbayang-bayang dalam hidup ni rindunya saat demikian. Padahal kita tanya dia, tak penat ke pergi Mekah? Penat. Dia jawab, penat. Duit habis banyak. Tak mencampur dengan tawaf kedai lagi. Misal contohnya demikian. Tapi, percayalah, waktu mana kita balik, kita rasa lapang dan tenang. Tak ada lagi orang balik Mekah. Kalau kita tanya pada dia, nak pergi lagi Mekah? Dia jawab, tobat lahum, aku tak nak pergi dah. Tak ada lagi. Kalau dia sebut juga demikian, tanda dia nak mati besok lusa lah tu. Dipanggil demikian dalam hidup seorang. Hidup kita ni, Allah jadikan daripada ketaatan kita kepada Allah, menyebabkan kejayaan pada masa yang akan datang. Allah jadikan demikian. Saya nak sebutnya, jangan kita berani untuk melakukan maksiat. Sama ada maksiat zahir ataupun maksiat batin. Dua-dua ni jangan kita buat. Kenapa dia? Kalau kita nak berjaya dalam hidup kita, jangan kita nampak kerjaya kita yang kita kerja ni tak terlibat dengan ibadah. Tetapi tuan-tuan yang bekerja di Prudential ini, tuan-tuan yang jadi ejen, tuan-tuan yang buat kerja berpeluh dan kadang-kadang penat, semua ni kena ingat di sana ada pahala jika sekiranya kita niat kerana Allah, jika kita buat kerana Allah. Dan jangan kita ambil kesempatan, kita menipu dan kita tuang kerja-kerja yang kita lakukan ini. Kita buat khianat terhadap kerja kita. Di sana ada dosa-dosa yang akan dipertanggungjawab waktu mana kita masuk dalam kubur, dan di waktu itulah penyesalan yang datang tak berkesudahan bila kita berada dalam keadaan sedemikian rupa. Saya rasa sekadar inilah, mudah-mudahan tazkirah yang diminta untuk saya bercakap ini bawa manfaat pada kita semua dalam kita melayari saat-saat sebegini, dan dah masuk waktu zuhur dah kita ni. Jadi mudah-mudahan Allah jadikan pada diri kita ni di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh, dan tuan-tuan yang buat kerja di kalangan kita ni pun semuanya di kalangan orang-orang yang ikhlas dan selamat daripada riak, daripada bangga diri. Kemudian kita tak rasa ujub di kalangan kita, bahkan kita saling merendah diri di kalangan kita. Walaupun tuan-tuan pangkat besar mana pun, walaupun tuan-tuan harta benda banyak mana pun, tuan-tuan kena nampak bahawa kejayaan kita bukan daripada situ. Kejayaan kita di sana. Di sana tu maksudnya apa dia? Kita berjaya mengalihkan semua harta-harta kita ni ke akhirat Allah sebelum kita sampai ke dalam kubur waktu mana menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kerana sudi menjemput saya selaku panel pada tengah hari ini, dan saya difahamkan ada soalan-soalan yang nak tanya, kita akan jawab sikit lagi pertanyaan-pertanyaan di kalangan kita.
Saya serah kembali pada Mas Sadiq untuk menyambung perbincangan kita ni. Silakan. Terima kasih Ustaz atas perkongsian yang sangat berguna dan sangat fruitful lah, orang Jawa kata Ustaz, fruitful untuk pejuang-pejuang takaful kita pada hari ini. Setakat ini di laman chat tuan-tuan dan puan-puan, anda boleh bertanyakan soalan. Kita telah buka ruangan chat untuk anda semua tulis soalan-soalan yang ingin anda tanyakan kepada Ustaz. Bukan selalu kita nak terima tetamu undangan yang istimewa pada hari ini. Kalau kita nak tanya few questions kepada Ustaz untuk kita dapatkan sedikit pencerahan daripada ceramah yang telah pun diberikan Ustaz tadi. Sambil kita menunggu soalan yang datang, saya ingin berkongsi beberapa rumusan yang telah pun dikongsikan oleh Ustaz tadi supaya kita semua bisa boleh memahami dengan lebih lanjut. Pertamanya tadi Ustaz ada menceritakan tentang kejayaan sebenar kita sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang Muslim, datangnya apabila kita boleh mengucap dan alam barzah kita bertukar sebagai satu taman, menerima syafaat Nabi Muhammad dan kita boleh masuk ke syurga Allah. Selain daripada itu juga kerja, kan, kita bekerja keras ni mesti mendatangkan ibadah yang diniatkan kerana Allah, bismillah sebagai satu permulaan. Dan keuntungan daripada kerja-kerja kita, aset yang kita kumpulkan daripada kerja kita, perlulah kita usaha untuk dialihkan dan sampai ke akhirat sebelum kita sendiri sampai ke akhirat. Dan yang terakhir yang saya rasa sedikit menusuk di jiwa kalangan-kalangan orang-orang muda macam saya ni, sebenarnya ibadah itu adalah satu kerja keras juga, bukan saja kerja di pejabat. Yang penat di dunia ini adalah kerana supaya penat di akhirat itu nanti kita boleh berehat. So Ustaz, saya ada terima satu soalan di chat box ni daripada Akmal Khairunisa, bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan semuanya, macam mana nak istiqamah dalam amalan untuk menjauhi dari hasutan syaitan? Boleh kongsi tak beberapa doa jika ada? Jazakallah. Kita nak istiqamah dalam hidup kita, dalam kita berbuat amalan. Yang pertamanya, dalam hidup kita ni kita kena sentiasa menambahkan ilmu. Menambahkan ilmu. Duduk dalam majlis ilmu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala pesan pada kita, fazakir fa inna zikra tanfa'u lil mu'minin. Kamu bagi peringatan. Dengan kamu bagi peringatan, dia akan bawa manfaat pada orang mukmin. Manfaat apa pada orang mukmin? Sentiasa kita diperingatkan, dia akan menjadi manusia yang istiqamah. Sentiasa diingat. Sebab manusia ni sifat dia jenis pelupa. Sifat kita ni sifat yang senang nak lupa. Hari ni dengar ceramah ni kan, boleh tahan berapa lama tuan-tuan boleh dengar ceramah ni? Sekejap je. Tuan-tuan berjalan sikit lagi, nampak kuih-kuih nak berbuka puasa, tak ingat dah yang tazkirah tadi. Dia akan jadi demikian pada diri kita ni. Kita ni jenis pelupa. Jadi bila kita pelupa, kita perlu untuk diperingatkan sepanjang masa. Sebab tu bila kita dalam tempoh PKP ni, kita buat macam ni, kuliah macam ni, Zoom dan sebagainya. Semua ni dengan tujuan untuk apa dia? Untuk nak mengekalkan seorang tu istiqamah. Menjadikan seorang tu hidup dalam keadaan yang dia sentiasa semakin dekat kematian dia, semakin soleh dan semakin solehah dalam hidup dia. Dia ni sentiasa semakin dekat. Dia rasa keadaan yang berlaku pada diri dia. Kesan daripada mana? Kesan daripada ilmu yang dia ada. Tu yang pertama. Yang kedua, dalam hidup kita, kalau kita nak istiqamah, kita kena bersahabat dengan sahabat-sahabat yang istiqamah. Jangan bersahabat dengan orang yang ragu-ragu. Hidup dalam keadaan yang dia ni berpura-pura terhadap Islam. Jangan berkawan dengan orang munafik. Jangan berkawan dengan orang yang hidup dia dalam keadaan sentiasa nak mempertikaikan perintah Allah. Jangan. Kalau kita berkawan dengan orang macam ni, lama-lama, lambat laun, dia akan menjangkit pada kita. Kita tak payah jauh kan. Cuba kita duduk sebelah orang yang menguak. Kejap lagi kita menguak. Dia akan jadi dia akan berjangkit. Dia akan berjangkit dalam hidup kita. Sebab tu, dalam hidup kita ni, kita jangan duduk dengan orang-orang yang ragu-ragu. Tetapi duduklah dengan orang yang soleh. Siapa yang kena soleh tu? Suami kita, isteri kita, mesti jadi orang yang soleh dalam hidup. Ini kita kena sentiasa ingatkan. Abang, walaupun nama abang tidak soleh, tapi abang mesti jadi soleh. Dia panggil. Kita sebut ada isteri kita, walaupun kamu tidak nama sayang tidak nama solehah, tapi sayang mesti jadi orang yang solehah. Tu cara demikian.
dalam hidup kita ni. Kerana apa dia? Kerana dia berjangkit di antara hidup ni. Kalau kita dapat pasangan kita yang jahat, yang buruk akhlak, lama-lama kita akan terjangkit benda yang demikian pada diri kita. Akhirnya kita hilang istiqamah dalam hidup kita. Ini di antara perkara yang pertama. Yang kedua, kita dengan sahabat-sahabat bila kita di pejabat. Tuan-tuan, janganlah tuan-tuan membiarkan diri tuan-tuan hancur musnah disebabkan sahabat-sahabat yang ragu-ragu dengan agama. Bila kita bersahabat dengan orang yang ragu-ragu dengan agama, musnah agama yang ada pada diri kita. Satu Allah Subhanahu Wa Taala ajar pada kita, orang mukmin ni ba'dukum awliya'u ba'd, saling kuat menguat di antara satu sama lain. Itu cerita panjang dalam bab tu. Dua. Yang ketiga, saya nak sebutnya apa dia? Untuk kita nak mengekalkan istiqamah ni, kita berdoa dan meminta dan merayu kepada Allah setiap masa pada Allah, supaya kita ni, ya Allah, kita sebut, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Wahai Tuhan yang balik-balikkan hati, tolonglah tetapkan hati saya dalam agama kami. Kita minta dengan Allah, ya Allah, tolong belah kasihan pada saya, ya Allah. Saya memang bukan ustazah pilihan, saya memang bukan ustaz yang terbaik, saya bukan orang yang, tapi walaupun tak begitu, saya nak syurga kamu, ya Allah. Sebut ada Allah, nangis-nangis kita, minta dengan Allah, ya Allah, tolonglah aku nak selamat, ya Allah. Aku bukan nak selamat di dunia je, tetapi aku nak selamat sampai di akhirat nanti. Menangis teresak-esak kita. Sampai Rasulullah tu, dia menangis tu sampai basah janggut-janggut Rasulullah. Rasulullah yang dalam keadaan orang yang terjaga dah begitu, tu pun menangis sebegitu rupa. Kita ada sampai basah janggut, ada sampai bengkak mata-mata, ada sampai dalam hidup kita ni sampai bengkak kaki-kaki untuk kita bangun tahajud malam. Nak sebutnya gambaran apa dia? Kerana kitanya tak berdoa dan kita tak mengharapkan daripada Allah. Nescaya bila kita tak berdoa dan kita tak mengharapkan daripada Allah, bagaimana itu semua akan sampai pada dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih atas jawapannya. Jadi ada lagi soalan-soalan. Saya akan pilih soalan yang kedua ni lebih kepada sales lah, yang berkait rapat dengan karier, kejaya pejuang-pejuang takaful. Contoh macam soalan yang mula tu, dia tanya, berdosa ke kalau kita masih lagi present dekat klien kan, waktu dah masuk waktu semayang, contoh masa azan tu kita masih lagi present dekat customer kita. Yang keduanya dia ada tanya dekat sini, apa pendapat Ustaz kalau saya nak proses memenangi hati klien dan prospek tu, saya kadang-kadang bagilah sedikit hadiah macam pen ke, buku, teddy bear ke, sebab dia takut yang benda-benda ni termasuk dalam salah satu bentuk rasuah. Apa pendapat Ustaz untuk dua soalan ni? Kita cuba untuk nak kita masih lagi dah masuk waktu, tapi kita masih lagi cuba berusaha untuk nak dapatkan klien kita. Boleh tak boleh? Di sudutnya dia panggil tak beradab dengan Allah. Tu je. Maknanya kita ni macam seolah-olah kita ni nampak orang tu jauh lebih orang tu yang menjadi sumber rezeki kita. Kita tidak merasakan Allah lah yang membuka hati orang tersebut untuk mendapatkan rezeki pada diri kita ni melalui orang tersebut. Maknanya di sudut akhlak memang tak berakhlak. Dia tak nampak dianya tak nampak yang Allah tu jauh lebih besar daripada klien dia tersebut. Orang yang hati dia ni rapat dengan Allah, orang yang jaga diri dia tersebut dengan Allah, dalam masa yang sama dia, waktu mana dia tengok saja dia dah masuk dah sampai waktu tersebut, dia tinggalkan segala kerja-kerja dia. Yang dia nampak Allahu Akbar, Allah yang besar. Bila dia nampak Allah yang besar tersebut, dia lebih bergegas. Boleh jadi kerana dia bergegas untuk mencari Allah tu, klien dia lebih terbuka hati dengan cara yang demikian. Klien kita ni dia kata, Allah salihnya orang ni, jaganya di sudut akhlak dia dengan Tuhan dia. Kalau orang yang boleh jaga akhlak dengan Allah, tentu dia akan jaga akhlak dia dengan manusia. Itu dia akan jadi demikian. Di sudut kalau ditanya bagus boleh ke tak boleh, benda tu boleh, tapi dalam pertikaian alim ulama tersebut, itu tanda dia tidak berakhlak. Itu di antara contoh yang mudah. Yang kedua, boleh tak kita bagi sesuatu bentuk macam hadiah kepada klien kita ni, untuk kita nak dapatkan hati dia tu untuk dia bersama dengan kita. Dalam Islam kata tak ada masalah, kerana kita tak ambil, kita disebutnya itu dipanggil hadiah, bukannya dipanggil rasuah. Tak betul kalau kita dianggap itu rasuah, tak. Tapi kita bagi hadiah pen, kita bagi hadiah ni. Kalau dia nak bersama pun boleh,
Kemudian kalau dia tak nak bersama dengan kita pun tak apa juga. Kita tak kecil hati pun. Tidak kata kita, bila kita bagi hadiah pen tu, contoh, dia tak nak bersama dengan kita, mari balik pen tu, kita sebut demikian. Menyesal je bagi pen tadi. Bukan. Maknanya, pada diri kita, dengan cara untuk menarik perhatian dia tu, dibenarkan dalam syarak. Dan tidak dianggap rasuah pada diri. Terima kasih Ustaz. Kecuali. Okay. Saya nak sebut lagi. Dia ada kuasa untuk buat polisi pada syarikat dia. Kita bagi hadiah handphone pada dia. Saya bagi ni, dia pun dengan tujuan apa dia? Nanti dia buat polisi untuk syarikat dia. Syarikat dia tu, dia ada kuasa terhadap. Itu dipanggil rasuah. Yang tu tak boleh. Tapi kalau harta benda dia sendiri, milik dia sendiri, tak ada masalah. Jadi ada pengecualian sikit lah kat sini. Ya. Kalau dia dah jadi skala yang besar-besar belaka tu, memang nampak gayanya berbahaya lah. Ya. Kalau dengan kadang-kadang kita ni jumpa dengan pengurus pada projek-projek tertentu, misal contohnya. Tapi dia yang menentukan untuk nak bagi projek tu pada siapa. Misal contoh, kita bagi pada dia, itu dipanggil rasuah. Itu dipanggil rasuah. Baik. Tapi kalau sekiranya kita yang milik harta benda dia seorang, personal, bukan milik syarikat dan sebagainya, itu tak ada masalah. Itu kena faham. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Kita ada lagi 2 soalan terakhir lah sebelum kita silakan agenda terakhir. Yang seterusnya untuk menjimatkan lagi masa yang nampak sangat mencemburui kita lah Ustaz pada hari ini. Okey, soalan yang ini adalah lebih kepada marketing, di mana macam apa hukumnya kalau kita cuba nak tunjukkan kita punya kejayaan company, kejayaan agensi saya punya anak buah ada kereta yang mewah-mewah ni untuk tujuan marketing Ustaz, kan? Nak menunjukkan bahawa agensi dia ni agensi yang berjaya, itu dah termasuk dalam kategori riak ke Ustaz? Dah termasuk dalam kategori takbur ke Ustaz? Yang soalan yang seterusnya adalah sedekah kepada orang ramai ataupun sebenarnya sedekah kepada keluarga kita yang terlebih dahulu yang kita kena utamakan. Mana satu ni? Ada satu dilema di situ Ustaz. So boleh tak Ustaz kupas sikit soalan ni? Pertama ni, riak tak riak kalau kita nak tunjuk kejayaan agensi kita. Dia bergantung pada niat kita lah dalam hidup kita. Maksudnya, kalau kita nak tunjuk kejayaan ini, agensi kita ni, dengan tujuan meyakinkan orang ramai. Orang tengok, oh memang dia berjaya sungguh dengan apa yang dia buat ini. Betul-betul dia dapat. Kemudian menjadikan perangsang pada orang ramai. Rangsangan pada orang ramai. Orang kata, aku nak jadi macam dia jugalah. Yang ni dibenarkan dalam syarak. Yang ni dibenarkan dengan syarak. Tapi kalau dia tunjuk tu dengan tujuan nak tunjuk, akulah yang sepatutnya menjadi kaya. Akulah orang yang berjaya. Akulah ditunjuk kerana dialah yang menyebabkan dia diberi kejayaan demikian. Itu dipanggil ujub dan dilarang dalam Islam. Islam larang dipanggil demikian. Dia akan terlibat dengan bagaikan syaitan yang telah merasakan diri dia hebat. Bagaimana ujubnya iblis di waktu mana dia rasa diri dia, penciptaan diri dia jauh lebih hebat daripada penciptaan Nabi Adam AS. Yang ini dilarang dalam Islam. Tapi kalau kita tengok tu orang yakin, orang kata betul lah dia ni meniaga sungguh lah, dia bukan scammer ni bukan scam cepat kaya ni, tapi yang dia buat tu betul-betul mengikut yang lunas-lunas sehingga kan dia beri kejayaan. Itu buatlah dalam keadaan demikian. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dia cerita tentang perkara sebegini dengan tujuan nak suruh kita jaga hati kita. Jangan hati kita ni buat tu dengan tujuan nak tunjuk ego kita, nak sombong kita, jangan. Tetapi jadilah kejayaan orang yang berjaya yang tawaduk, bagaikan Abdul Rahman bin Auf, bagaikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan mereka ni semua memiliki kekayaan dalam hidup mereka. Tapi kekayaan mereka tersebut mereka gunakan untuk Islam. Mereka tarik orang untuk manfaatkan untuk agama. Ayat ni contoh-contoh yang bagus yang perlu kita buat dalam hidup kita. Saya buat contoh yang mudah. Kalau kita tengoklah dalam masyarakat kita apa dia, Tan Sri Muqta Al-Bukhari misal contohnya. Tan Sri Muqta Al-Bukhari yang dia mempunyai banyak sumber-sumber, kemudian dia buat masjid. Dia buat benda-benda yang manfaat di kalangan masyarakat ini. Ini dipanggil orang-orang yang sebegini ni, dia bawa manfaat. Dia hidup dalam keadaan sebegitu je pada diri dia. Ramai lagi lah orang-orang kaya yang Allah bagi pada mereka tersebut.
Mereka pandai manfaatkan kekayaan mereka untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam tempoh-tempoh sebegini kan, kita boleh tengok orang-orang yang berjaya tersebut, dia buat bukan untuk riak ataupun takbur, tapi dia buat untuk kerana Allah dalam hidup mereka tersebut. Yang kedua, kita nak bersedekah ni nak bagi pada orang ramai ke ataupun pada keluarga kita terlebih? Bagi pada keluarga. Mereka bertanya pada kamu tentang sedekah, wahai Muhammad. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Yang pertama kamu nak bersedekah, yang benda yang baik dalam hidup kamu, kepada mak dan ayah kamu terlebih dahulu. Itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, bukan untuk isteri kamu, bukan untuk anak kamu, tapi kamu bagi pada siapa? Yang paling utama, falil walidain, pada kedua ibu bapa kamu. Ramai orang kita ni, dia ada harta benda, dia sibuk dia nak bagi pada anak isteri dia, dia tertinggal mak ayah dia. Ramai orang kita begitu. Mak dia pula tua, ayah dia pula dah berusia. Dia jaga hati isteri dia, dia tak jaga hati mak ayah dia. Tak pasal-pasal pada diri dia kerugian dalam hidup dia, amalan-amalan dia tersebut. Yang pertama, kita nak infak pada mak ayah kita. Itu cara demikian. Yang kedua, wal aqrabin, pada adik-beradik kita, orang yang dekat-dekat dengan kita, wal yatama wal masakin wabnis sabil. Ni semua ni Allah mula cerita, lepas tu barulah orang lain. Maknanya kalau bertembung di antara orang ramai dan keluarga kita, dahulu keluarga kita. Itu cara Islam diajar demikian. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Sebenarnya dia ada satu soalan last Ustaz, last one. Dia kata dekat sini banyak soalan-soalan kan yang saya baca, yang saya scroll sini adalah, boleh ke takaful ni, dalam takaful kita jualkan kepada orang yang bukan Islam? Dan yang seterusnya, apakah kepentingan untuk kita tinggalkan wasiat ataupun pengurusan harta pusaka kita selepas kita meninggal dunia? Mungkin Ustaz boleh promote sikit, ataupun mungkin Ustaz boleh kupas sikit apa kepentingan takaful ni, apa kepentingan hibah, juga apakah kepentingan takaful untuk kita expose kepada golongan-golongan orang bukan Islam. Mungkin Ustaz boleh bagikan sedikit pendapat Ustaz. Ni kalau kita maknakan apa makna takaful. Takaful ni saling bantu-membantu. Dia panggil saling bantu-membantu. Maka oleh kerana demikian, Islam tak larang pun kita nak bantu kepada orang bukan Islam. Nak sebutnya, kita boleh, orang bukan Islam nak bantu orang Islam. Boleh ke tak boleh? Boleh. Oleh kerana boleh tersebut, Islam tak larang pun. Cuma jangan kita tolong pada perkara maksiat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam perkara-perkara yang birri wat taqwa, dalam perkara yang baik dan juga membawa takwa pada Allah. Bila kita tarik sahabat-sahabat kita daripada bukan Islam Ustaz ini bersama, kita tarik unmute Ustaz. Unmute Ustaz. Dekat. Ya. Dengar. Ustaz unmute. Okey. Dengar balik. Ustaz. Ada tersilap teknikal sikit, minta maaf ya. Kemudian kalau kita tarik orang bukan Islam untuk bersama dengan takaful ini, dan dia pun, dia tengok cantiknya bagaimana Islam membantu orang bukan Islam, membantu benda-benda yang baik dalam hidup ini, kesan daripada takaful ini dalam hidup dia. Lepas pada dalam perjalanan hidup dia, banyak benda yang takaful tampung untuk perjalanan hidup dia ni. Akhirnya dia akan nampak bagaimana indahnya Islam. Maka dibenarkan Islam suruh perkara-perkara demikian terjadi di kalangan kita. Itu jelas, saya rasa demikian. Kemudian dalam masa yang sama, kitanya tolonglah sebelum daripada kita menghadap depan Allah, kita siapkan wasiat awal-awal. Bayar hutang-hutang kita, kemudian wasiatkan. Bila kita dapat duit takaful ni, kita nak letakkan kat mana? Ruangan mana yang patutnya dapat daripada harta benda yang kita, kalau berlakunya kematian pada kita ni. Jadi kita letaklah di masjid, kita partkan dia di rumah-rumah anak yatim, orang-orang miskin, di sekolah-sekolah tahfiz. Semua benda-benda yang demikian ni akan membawa manfaat. Bila kita meninggal dunia, dapat manfaat balik. Adapun hutang-hutang, kita selesaikan. Kita bagi tahu dah pada orang, ni hutang-hutang yang kita ada. Jadi, bila kita meninggal dunia, kita kata dapat duit takaful ni, bayar hutang-hutang tu terlebih dahulu. Keutamaan pada kita. Satu. Dan kita ni jangan tunggu kita meninggal dunia baru nak suruh takaful bayar.
Saya nak sebut demikian. Ramai orang kita dia nak begitu. Sebenarnya bayar hutang tu belum kita mati. Jangan kita tunggu kita mati dahulu nak suruh takaful tolong bayar hutang kita. Itu silap pahaman di kalangan kita. Orang naknya kenapa ambil takaful? Dia pun jawab, saya ambil takaful nak suruh bayar hutang-hutang saya. Bila saya mati nanti. Silap di kalangan kita. Sebenarnya kita ambil takaful ni untuk saling menampung je pada diri kita. Kalaulah sekiranya kita meninggal dunia nanti ada tampungan yang ada orang yang boleh dapat manfaat. Tapi waktu mana kita hidup ni, tanggungjawab kita bayar hutang sebelum daripada kita mati. Itu tanggungjawab yang mesti ada pada diri kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi kalau saya boleh rumuskan balik kepada jawapan Ustaz tadi, soalan berkenaan dengan, ini soalan popular Ustaz. Saya rasa dah 3 orang tanya soalan yang sama tentang menjual takaful kepada prospek bukan Islam. Nampaknya ianya sebenarnya bukan satu dakwah kecil yang kita buat untuk semua golongan-golongan di luar sana, tidak kira agama. Itu yang saya maksudkan. Maksudnya pada diri kita ni, kita berdakwah dengan cara begini. Macam kita berubat dalam perubatan Islam, boleh tak kita mengubati orang bukan Islam? Boleh. Tak ada masalah. Bila kita mengubat orang bukan Islam, dia pun tengok dengan rawatan Islam, dengan kebaikan yang ditunjukkan itu menyebabkan orang bukan Islam ni tertarik dengan Islam. Sama juga dengan dengan takaful ni. Bila kita tunjukkan dia ni, tengok macam mana takaful susun. Takaful yang prudential yang telah susun ini sendiri, dia pun tengok, oh cantik, ini elok dan membawa kebaikan dalam hidup. Dalam keadaan demikian, manfaat itu datang kepada yang disebut dengan ajaran agama ini. Wallahu a'lam. Masya Allah Ustaz, semua indah kan apa yang Ustaz telah kupaskan tadi. Dan yang kedua tadi lebih kepada pengurusan harta kita dan tanggungjawab kita sebenarnya untuk menguruskan hutang ketika kita hidup. Dan takaful itu bukan untuk bayar hutang, tetapi sebenarnya kita cantikkan lagi takaful ini, kita indahkan lagi sales idea untuk pejuang-pejuang takaful di luar sana. Sebenarnya takaful boleh kita gunakan untuk memberikan manfaat kepada orang-orang di belakang yang kita tinggalkan. Malah dengan adanya takaful trust yang kita telah lakukan untuk bekerjasama bersama-sama dengan RHB Trustee, sebenarnya kita telah pun boleh menghibahkan, boleh juga buat trustee untuk kita asingkan sedikit portion hibah kita itu untuk disedekahkan kepada badan organisasi, surau, rumah anak yatim dan sebagainya. Jadi ianya terlalu indah, ladies and gentlemen, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita telah lakukan ini. Jadi kami dari pihak Prudential ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Ahmad Dusuki kerana sudi untuk meluangkan sedikit masa yang berharga untuk bersama-sama dengan kami serta ribuan pejuang-pejuang takaful yang bukan saja berada di Zoom, tetapi kepada anda semua yang sedang menyaksikan secara live di Facebook, laman Muka Buku, yang ramai-ramai menunjukkan butang thumbs up dan juga love. Jadi terima kasih kepada semua. Dan sebelum kita akhiri, Ustaz ada sedikit request daripada kita semua pejuang-pejuang takaful dan juga badan staff, untuk Ustaz boleh tak kalau kita doa, minta Ustaz doakan kita dan kita aminkan beramai-ramai supaya kita semua pejuang-pejuang takaful ini lebih bersemangat untuk berjuang dan berjihad serta bekerja dengan lebih keras di the rest of Ramadan dan juga the rest of the year, supaya kita bukan saja berjaya di dunia, malahan di akhirat. Boleh tak Ustaz kalau kita sama-sama aminkan doa Ustaz? Terima kasih. Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul di alam maya ini ya Allah, di kalangan pejuang-pejuang takaful ini ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah keampunan dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah. Dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah hati-hati kami ini ya Allah, untuk kami terus beristiqamah dengan agama kamu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Berkatilah perjalanan hidup kami ini ya Allah. Berkatilah usaha-usaha di kalangan kami dalam menjayakan takaful agama kamu ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu ya Allah apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkanlah kami ya Allah
daripada apa yang diminta dijauhi oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah perjalanan kekeluargaan kami ini ya Allah. Belah kasihanlah pada kami semua ya Allah. Kamu damaikanlah kekeluargaan kami ini ya Allah. Jadikanlah keluarga kami hidup dengan penuh kerukunan sesama kami ini ya Allah. Ya Allah, kamu jauhkanlah pertengkaran-pertengkaran yang tak berkesudahan sesama kami ini ya Allah. Kamu rapatkanlah hati-hati kami ini ya Allah. Kamu jadikanlah kehidupan kami ini penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan daripada kamu ya Allah, sama ada di dunia maupun di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami memohon kepada kamu ya Allah, agar bibir-bibir setiap di kalangan kami ini mampu menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kami nanti ya Allah. Saat terbujur kaku jenazah kami nanti ya Allah, kamu ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Saat dimandikan jenazah kami nanti ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air mergi dan kami itu ya Allah. Saat mana kami dikapankan nanti ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami ya Allah. Lebih putih daripada kain kapan yang membalut jasad kami itu ya Allah. Saat mana kami diusung untuk disolat nanti ya Allah, kamu gerakkanlah anak kami yang paling saleh ya Allah, yang akan mengimamkan solat jenazah kami nanti ya Allah, yang akan mengusung jenazah kami nanti ya Allah, yang akan membawa kami ke kuburan nanti ya Allah. Saat kami mula disemadikan di perkuburan itu ya Allah, kamu lapangkanlah kubur kami di antara taman pada taman-taman syurga ya Allah. Kamu ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami di Illiyin ya Allah. Di malam yang pertama kami di barzah nanti ya Allah, ketemukanlah kami dengan mereka-mereka yang telah meninggal dunia daripada pasangan hidup kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, kedua ibu bapa kami ya Allah di Illiyin ya Allah. Saat Ramadan sebegini ya Allah, kerinduan itu seringkali bertandang dalam hidup kami ya Allah. Rindu saat kami bersahur bersama dengan mereka dahulu ya Allah. Rindu saat kami membaca ayat-ayat suci kamu dahulu ya Allah. Rindu saat tangan arwah ayah kami menyuap ke bibir kami ya Allah. Rindu ya Allah saat-saat kami tertidur di atas ribaan mereka dahulu ya Allah. Rindu ya Allah saat-saat kami bangun di penghujung malam, kelihatan esakan dan tangisan arwah ayah kami dalam sujud memohon kepada kamu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ini ya Allah. Ya Allah, kami rindu pada saat-saat itu ya Allah. Rindu saat-saat damai dalam kekeluargaan kami sebelum daripada ini ya Allah. Rindu saat-saat kami bersama dengan arwah ayah, arwah ibu, arwah datuk nenek moyang kami dahulu ya Allah. Suasana itu tiada lagi dalam hidup kami ini ya Allah. Saat yang sebegini ya Allah, kerinduan itu bertandang dan bertandang dalam hidup kami ya Allah. Kenangan-kenangan indah itu seringkali membayangi hidup kami ini ya Allah. Rindu ya Allah, kamulah yang mengetahui betapa rindunya kami pada mereka-mereka itu ya Allah. Jadikanlah kubur mereka di saat ini ya Allah di antara taman pada taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur mereka di antara kawah pada kawah-kawah neraka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mengakui ya Allah, kami pernah melakukan dosa dalam hidup ini ya Allah. Tiada bahasa dan tiada kata yang mampu kami lapaskan pada kamu ya Allah. Saat mana kami melakukan dosa itu ya Allah, kamu jadikan saat ini ya Allah saat-saat keampunan untuk kami ya Allah. Dosa itu malu untuk kami menyebutnya pada kamu ya Allah. Dosa itu segan untuk kami menuturkan di bibir ini ya Allah. Dosa itu ya Allah seringkali saja mengganggu dan menghantui perjalanan hidup kami di akan datang nanti ya Allah. Kamu tolong ampunkanlah ya Allah. Kamu ampunkanlah dosa itu ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah, dengan Rahmanur Rahim kamu ya Allah. Belah kasihanlah pada kami semua ini ya Allah. Kamu jadikanlah semua warga Prudential ini ya Allah di antara mereka-mereka yang bersama dengan kami di akhirat nanti, dan bersama dengan para nabi dan para awliya salihin ya Allah. Senangkanlah kami memasuki syurga Firdaus kamu ya Allah. Izinkan kami bersimpuh di sisi nabi kami ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bergele-gele untuk mencium jari jemarinya ya Allah, mengucup dahinya ya Allah, memeluk tubuh badan yang indah itu ya Allah. Izinkan kami ya Allah untuk meletakkan kepala kami yang hina dina ini ya Allah di atas ribaan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil melihat wajah kamu di dalam syurga nanti ya Allah.
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, kami hamba-Mu ya Allah. 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 Pada siapa lagi kami mampu mengadu doa ini ya Allah? Daripada Kamu lah ya Allah. Ya Allah, izinkan kami mengadu pada Kamu ya Allah. Betapa jahilnya hidup kami ini ya Allah. Betapa sukarnya untuk kami membaca ayat-ayat Kamu ya Allah. Ya Allah, di hari ini ya Allah, Kamu memilih kami ya Allah untuk mendengar kata-kata ini ya Allah. Jadikanlah kata-kata ini penyebab di antara penyebab kepada kebaikan yang berterusan dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan bibir kami ya Allah indah di saat mana membaca ayat-ayat suci Kamu ya Allah. Jadikan bibir-bibir kami di antara hamba-hamba Kamu yang saleh ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz atas doanya. Terima kasih kepada semua pejuang-pejuang takaful kerana sudi untuk semuanya setia bersama kami di Zoom session kerja keras di dunia untuk kejayaan di akhirat kelak. Terima kasih sekali lagi Ustaz atas masa dan doanya. Kami semua terhutang budi dengan Ustaz untuk bersama-sama dengan kami dan mendoakan yang terbaik buat diri kita semua sebagai pejuang takaful serta staff Prudential PSN Takaful Berhad. Ladies and gentlemen, tuan-tuan dan puan-puan, dengan itu telah pun ditandakan event kita atau majlis ilmu kita pada hari ini telah pun berakhir. Kami di sini ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi untuk anda semua kerana sudi untuk meluangkan masa anda bersama-sama dengan kami, dan ingin memohon maaf sekiranya terdapat beberapa kekhilafan dan kekurangan daripada pihak kami. Saya mewakili pihak Prudential ingin mendoakan agar anda semua berjaya dunia dan akhirat dan boleh mengamalkan setiap satu ilmu yang telah pun dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz kita pada hari ini. So dengan itu saya juga tidak ingin mengengahkan masa lagi. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat berpuasa. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Ya, terima kasih. Ustaz. Ya, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ya, Ustaz. salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Ustaz, terima kasih semua. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat berbuka. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah terima puasa kita. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama doakan saya sama. Salam. Amin, amin, amin. Tak ada insya-Allah lagi. Ya, sama-sama insya-Allah. Baik.
محمد